Assalamualaikum Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal salah satu the best antagonist selain daripada Doflamingo dalam dunia One Piece, iaitu Mr. Crocodile. Dia ni memang salah satu karakter favourite aku lah. Disebabkan penampilan dia semua tu memang padu gila. Crocodile juga dikenali sebagai Raja Gurun. Dia juga adalah salah seorang dari Shishimonkai dan dia juga adalah ketua untuk organisasi Borokyo World. Crocodile kelihatan seorang yang cukup tinggi dan di bahagian muka pula kita boleh tengok ada macam kesan jahitan lah. Manakala di sebelah tangan dia pula macam ada cangkuk emas. Memang sesuai lah dengan karakter antagonis dan karakter untuk seorang lanun. Crocodile dia seorang yang cukup berkeyakinan tinggi dengan kemampuan yang dia ada. Dia juga suka main-main lah dengan musuh yang lagi lemah dari dia. Macam apa yang kita boleh tengok sewaktu dia bertarung dengan Luffy dalam pertarungan yang pertama. Kita boleh nampak lah yang Crocodile ni memang seorang yang cukup sombong. Kalau untuk Borokyo World pula, sebenarnya ramai orang yang tak tahu Crocodile adalah orang yang paling besar dalam organisasi tersebut, disebabkan Crocodile telah menggelarkan diri dia sebagai Mr. Zero. Hal tu telah menyebabkan ejen-ejen untuk Borokyo World sendiri tak kenal siapa identiti sebenar untuk Mr. Zero. Untuk dalam organisasi tersebut sebenarnya ada prinsip diorang lah, yang mana ejen-ejen tak boleh gagal dalam misi ataupun mengecewakan dalam misi yang telah diberi. Kalau tak, memang Crocodile tak seragak lah untuk membunuh sesiapa yang gagal dalam misi. Macam contoh kita boleh tengok dekat Mr. Tree. Pada awalnya Mr. Tree ni dia memang seorang yang setia lah, taat dekat Crocodile. Tapi bila Crocodile ni ada cuba untuk membunuh Mr. Tree, terus dia macam rasa takut lah, rasa benci dekat Mr. Crocodile. Tapi bila semua ejen-ejen dah tahu identiti sebenar untuk Mr. Zero tu adalah Crocodile, diorang semua terus rasa macam takut lah, tak berani nak khianat untuk Crocodile. Crocodile juga dia mempunyai seorang ejen yang cukup setia dekat dia. Kita boleh cakap orang kanan untuk Crocodile lah, iaitu Dustbone ataupun lebih dikenali sebagai Mr. One. Dustbone boleh dikatakan orang yang paling kuat dalam organisasi tersebut. Tapi apa yang menariknya, sewaktu dekat meeting di antara semua ejen tu, Mr. Tu telah berani untuk mencabar Dustbone untuk bertarung dalam one by one. Tapi untuk overall kekuatan, kita boleh cakap Dustbone adalah ejen yang paling kuat untuk organisasi Borokyo World sebelum dia telah ditewaskan oleh Roronoa Zoro. Crocodile mempunyai kekuatan Devil Fruit Suna-Suna-no-Mi yang membolehkan beliau membuat, mengawal, menjadi pasir, dan kekuatan tersebut adalah jenis Logia. Pertama kali kekuatan dia telah ditunjukkan dalam episod 77 dan dalam chapter 127. Untuk dalam episod 77, kita boleh tengok yang Crocodile telah mengeringkan air dalam gelas hanya menggunakan bunga je sewaktu dia telah menelefon Sanji. Untuk haki pula, sampai sekarang ni kita tak tahu lagi yang Crocodile ni mampu untuk mengguna haki ke tak. Tapi bagi aku rasa Crocodile ni memang mampu untuk menggunakan Kebon Shoko dengan Boso Shoko haki dengan baik. Sebab yelah kan, dia ni adalah salah satu karakter yang hot dalam dunia One Piece. Cuma silapnya untuk karakter Crocodile ni bagi aku disebabkan dia telah pun tewas di tangan Luffy terlalu awal. Lagipun waktu tu Luffy bukannya mampu untuk menggunakan haki ke apa kan. Dia hanya menewaskan Crocodile dengan air lah, dengan darah dekat badan dia. Sebab tu je. Cuba bayangkan kalau pertarungan pertama di antara Luffy dengan Crocodile tu berlaku after time skip. Aku rasa semua ni memang agak tough juga lah kan. Masa di Little Garden Arc, waktu tu Crocodile adalah buat panggilan untuk hubungi Mr. Tree sebab dia nak check lah yang tugasan diberi untuk membunuh Straw Hat Pirate dengan Vivi tu dah settle ke belum. Kebetulan Sanji pun ada dekat situ dan dia pun telah mengangkat panggilan daripada Crocodile. Part tu aku boleh cakap memang masuk air gila lah. Kau si Crocodile tu kena game dengan si Sanji tu. Dalam masa yang sama, rupanya si Crocodile tu ada hantar orang dia, iaitu burung yang leher panjang tu dengan tikus jari tajam tu untuk menghantar Eternal Post dekat Mr. Tree. Tapi rupanya lalas tu adalah Sanji. Tapi Sanji dengan mudah je dia telah pun menewaskan orang bawahan daripada Crocodile. Tapi dalam masa yang sama, Crocodile rasa macam lain macam ke. Hai Mr. Tree ni betul ke tak habiskan kerja aku dengan betul? Tapi Alhamdulillah Crocodile dia buat tak tahu je. Untuk part dekat Alabasta pula, Crocodile telah pun mentadbir kerajaan dekat situ dengan dia ambil kesempatan dan dia telah pun menggunakan kekuatan dia untuk menyusahkan orang dekat situ. Sampaikan dia telah pun berjaya untuk menjatuhkan pemerintahan daripada Cobra, iaitu ayah kepada Vivi. Kita boleh nampak kemunculan penuh untuk Crocodile ni sewaktu dia menewaskan kumpulan kecil perompak yang telah menghina Crocodile. Untuk first match di antara Luffy dengan Crocodile, kita boleh nampak lah yang kekuatan Luffy jauh gila berbanding dengan Crocodile, disebabkan waktu tu Luffy pun tak ada haki, dia pun tak tahu macam mana nak berhadapan dengan pengguna Logia. Untuk dalam match tu, Crocodile memang tak ambil serius langsung lah untuk bertarung dengan Luffy, disebabkan dia ada cakap yang dia bagi masa 3 minit
minit je untuk bermain-main dengan Luffy. Selepas tu pun Luffy telah ditewaskan dengan mudah oleh Crocodile dan dia pun hampir saja terkorban dalam pertarungan tersebut disebabkan Crocodile telah pun menikam dan telah mencapakkan Luffy dalam pasir jelus. Tapi untuk second match pula, semuanya telah berubah bila Luffy dapat tahu cara untuk counter balik kekuatan daripada Crocodile dan dia pun telah menggunakan air untuk menyerang Crocodile. Dan untuk final match di antara diorang dua ni, aku boleh cakap memang 5 star lah, disebabkan kita boleh nampak kedua-dua karakter ni memang struggle gila sehingga kan mereka berdua telah pun menggunakan kekuatan penuh mereka. Di hujung pertarungan pula, walaupun Luffy telah pun kehabisan air untuk bertarung dengan Crocodile, tapi dia tetap mampu untuk menyerang Crocodile disebabkan ni bukan sebab haki ke apa tau. Hal tu disebabkan darah yang telah mengalir dekat tubuh Luffy yang membolehkan beliau untuk menyerang Crocodile lagi. Dan Luffy pun telah berjaya untuk menewaskan Crocodile dengan serangan yang terakhir beliau, iaitu Jeto Gatling. Dan selepas pertarungan tersebut telah pun habis, Crocodile telah pun ditangkap oleh Marines. Tapi apa yang tak bestnya dekat sini, World Government telah pun claim yang Marines lah yang bertanggungjawab untuk menewaskan Crocodile. Benda ni memang membuatkan Smoker macam marah gila lah. Dia bengang gila dekat World Government disebabkan World Government telah pun membuat tindakan macam tu, sedangkan hero yang sebenar adalah Straw Hat Pirate. Tapi benda tu aku tak nak ulas banyak. Lepas diorang dah kena tangkap semua tu, diorang pun ada operasi yang lain, iaitu operasi untuk menyelamatkan Miss Golden Week. Tapi semua tu tak jadi apa pun. Operasi tersebut telah pun digagalkan oleh Hina dan Crocodile dengan ejen Baroque Work yang lain telah pun dipindahkan ke penjara Impel Down. Untuk dekat Impel Down, Luffy dengan Ivankov telah pun melepaskan Crocodile untuk membantu mereka pergi ke Marineford. Walaupun pada awalnya Luffy memang tak naklah lepaskan Crocodile disebabkan Crocodile memang jahat apa yang dia pernah buat dekat Alabasta dulu. Tapi lepas tu pun Ivankov ada cakap dekat Luffy, tak apa, pasal Crocodile ni dia boleh handle. If kalau Crocodile ada niat untuk khianat dorang ke apa, Ivankov terus akan buka mulut. So teori aku dekat sini, berkemungkinan Ivankov mempunyai satu rahsia yang cukup besar pasal Crocodile, sampaikan Crocodile memang tak berani nak buat apa-apa lah selepas diugut oleh Ivankov. Jadi aku rasa Crocodile ni mempunyai backstory memang perit gak lah. Berkemungkinan besar dia adalah seorang bapuk di bawah Ivankov dulu sebelum dia kembali ke pangkal jalan. Sebab kita boleh nampak selepas Ivankov ada ugut kat Crocodile tu, muka dia tu berubah weh. Muka dia macam bengang lah, tapi ada malu sikit. Ni tak lain tak bukan dulu pernah kutip sabun lah ni. Waktu diorang dah sampai dekat Marineford, kita boleh nampak lah yang tujuan utama untuk Crocodile ni dia memang nak penggal kepala si Whitebeard tu. Mungkin ada kisah yang lepas kita tak tahu pasal Crocodile ni, sampaikan Crocodile macam bengang gila dekat Whitebeard. Tapi percubaan beliau untuk memenggal kepala Whitebeard telah pun digagalkan oleh Luffy yang telah pun bersedia dengan air. Tapi apa yang lagi menariknya pasal Crocodile bagi aku, walaupun Crocodile ni dia bukanlah macam Luffy, macam Ivankov, macam Jinbe untuk menyelamatkan Ace. Dia memang bukan satu kepala dengan dorang dan dia pun tak ada tujuan yang sama macam dorang. Walau bagaimanapun, sewaktu Ace telah hampir saja dibunuh oleh Marines, Crocodile telah pun menjadi penyelamat dengan dia telah pun menyerang kedua-dua anggota Marines yang telah pun bersedia untuk membunuh Ace. Disebabkan dia ada cakap walaupun dia tak ada tujuan yang sama macam dorang, tapi dia tak akan bagi kemenangan yang senang macam tu je lah dekat Marines. Crocodile pun dia ada tolong Luffy juga untuk melepaskan diri daripada Marineford dengan dia telah pun membuat ribut pasir yang cukup besar sebelum dilepaskan dekat bagi. Aku rasa kekuatan yang pernah Mihawk cakap dulu yang Luffy ni mampu untuk membuat musuh-musuh dia ni bekerjasama dengan dia, aku boleh cakap Crocodile adalah contoh yang paling baik untuk apa yang Mihawk pernah cakap dulu. Dekat Marineford tu pun kita boleh nampak yang Doflamingo ada mengajak Crocodile untuk bekerjasama dengan dia, tapi dengan mentah-mentah je Crocodile telah pun menolak tawaran tersebut. Kita boleh nampak yang kepala si Crocodile ni memang tak boleh nak bekerjasama di bawah orang lah. Selepas dia habis perang, Crocodile telah pun berjaya untuk melepaskan diri dengan selamat dari pertempuran yang cukup besar tu, dan kita boleh nampak Mr. One masih lagi setia dengan Crocodile. Time tu pun Crocodile baca surat khabar, dia baca, dia tengok Luffy, Jinbe dengan Rayleigh buat kerja gila lagi dengan dia pergi ke Marineford macam tak ada kerja kan. Tapi padahal Luffy pergi ke sana disebabkan dia nak hantar mesej yang tersurat dekat nakama-nakama dia. Selepas dari itu pun Crocodile telah membuat keputusan untuk masuk ke New World sebagai tanda dia telah pun kembali. Dan semasa Four Emperor Saga pula, Crocodile masih lagi membuat kemunculan. Untuk kemunculan kali ni dia masih lagi membaca surat khabar. Aku rasa untuk karakter-karakter yang cool ni semua memang suka baca surat khabar kot. Waktu tu kita boleh tengok reaksi Crocodile melihat bounty Luffy memang tengah mencanak gila sampaikan 1.5 bilion berry. Kita boleh nampak lah yang reaksi Crocodile tu dia telah pun tersenyum melihat bounty Luffy tu. Aku
aku rasa kemungkinan lah Crocodile ni macam Mihawk juga, yang diorang ni tahu Luffy ni macam ada something gitulah. Macam biasa, untuk teori aku, adakah Crocodile akan muncul dalam Perang Wano nanti? So bagi aku memang nakkan dia terlibat dalam Perang Wano lah. Macam apa yang kita tahu, tujuan utama yang betul-betul untuk Crocodile ni, dia sedang mencari ancient weapon. Jadi kita tak tahulah, berkemungkinan besar poneglyph yang ada dekat Wano sekarang ni ada kaitan dengan ancient weapon, iaitu Uranus. Tapi aku memang expect tinggi gila lah kalau Crocodile ada dekat Perang Wano nanti untuk membantu Luffy menewaskan angkatan yang cukup ramai daripada Big Mom dengan Kaido. Okey, sampai sini je lah sedikit perkongsian pasal Mr. Crocodile. Kalau korang ada pendapat lain, just drop je komen kat bawah. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.